Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zanal. Seperti korang semua tahu yang awal Januari tu Apple telah pun melancarkan iOS 19 yang terbaru. Korang boleh tonton video aku sebelum ni mengenai apakah antara fungsi menarik yang ada pada iOS 19 untuk korang nak cuba sendiri pada iPhone korang ataupun just tunggu masa dah official nanti sekitar bulan 9. Untuk video kali ni aku nak kongsikan pula antara 5 upgrade yang Apple akan lakukan pada iPhone 14 series yang mungkin akan memberikan excitement untuk korang semua untuk menantikan apakah pembaharuan yang Apple lakukan pada iPhone 14 series yang akan dilancarkan sekitar bulan September tahun ni. So guys, yang pertama sekali, seperti korang tahu sebelum ni aku dah kongsikan dalam video aku, iaitu tiada lagi iPhone 14 versi mini. So Apple akan gantikan versi mini kepada versi Max, which is sebelum ni kita ada iPhone 13 mini yang bersaiz 5.4 inci, iaitu sebuah iPhone compact bersaiz kecil tapi memberikan prestasi dan juga spek yang cukup-cukup mantap. Tapi kali ni Apple tak ada bagi dah iPhone yang versi compact, tapi dia upgrade terus kepada saiz yang lebih besar, iaitu 6.7 inci. Saiz dia sama je macam iPhone 14 Pro Max nantilah. So ini adalah antara upgrade yang very positif lah untuk iPhone, sebab aku rasa orang lebih prefer untuk sebuah smartphone dengan saiz yang lebih besar instead of saiz yang lebih kecil. So takkan ada lagi versi iPhone mini, akan digantikan dengan iPhone 14 Max. So korang rasa macam mana dengan saiz yang besar? Korang prefer yang Max ke yang mini? Kalau aku personally memang aku prefer iPhone 14 Max. Upgrade yang kedua berdasarkan leaks yang memang aku rasakan benda ni memang tepat, iaitu Apple akan mengubah rekaan skrin untuk versi iPhone 14 Pro dan juga iPhone 14 Pro Max saja. So basically untuk yang 14 biasa dan juga 14 Max akan masih menggunakan skrin berbentuk notch. Okey, untuk yang Pro ni dia akan menggunakan satu rekaan yang baru, tak baru, lama pun tak lama sangat. Cuma dia punya rekaan ni mungkin dia akan menjadi satu rekaan yang ikonik untuk iPhone sendiri, sebab dia akan menggunakan punch hole I display. So kalau korang perhatikan betul-betul, dia macam huruf I kan. So I stand for iPhone. Benda ni boleh pakai dan dia akan memberikan satu pengalaman yang baru jugalah untuk sebuah iPhone, memandangkan sebelum ni Apple dah gunakan design notch tu dalam masa yang lama gila, daripada tahun 2017 sampai sekarang ni 2022 Apple masih kekal dengan screen notch kan. Tapi finally untuk iPhone 14 Pro dan juga Pro Max, kemungkinan besar Apple akan ubah rekaan kepada punch hole pill display yang berbentuk I. Dan ada juga rumus mengatakan bahawa iPhone 14 series kali ni akan ada always on display, iaitu AOD, untuk korang nak tengok notification, jam dan juga tarikh. So benda ni aku rasa tak apa, ada pun bonus features lah untuk iPhone 14 series. Actually fungsi AOD ni bukannya baru, dah lama dah ada pada sebuah smartphone Android. Tapi kalau Apple letakkan pada iPhone, why not kan? Sebab dia akan memberi kemudahan untuk orang lebih mudah tengok jam dan juga tarikh tanpa kita perlu tekan on off button tu untuk kita nak turn on demi display. Berdasarkan list yang terbaru, upgrade yang ketiga adalah pada bahagian kamera. Kalau nak tengok rekaan dia, aku nampak yang leaks menunjukkan bahawa rekaan kamera iPhone 14 series takkan berubah secara menyeluruh. Dia akan ubah dari segi saiz saja. So basically dia akan masih kekalkan konsep kamera berubah tu ada bulat-bulat, cuma mungkin saiz lensa kamera tu akan lebih besar ataupun mungkin akan lebih kecil lah berbanding dengan iPhone 13 series. Tapi apa yang lebih penting sekali adalah hardware sensor kamera yang akan digunakan pada iPhone 14 Pro dan juga iPhone 14 Pro Max, yang dikatakan akan menggunakan sensor kamera 48MP, which is dia akan memberikan satu pengalaman baru untuk fungsi kamera yang daripada iPhone 14 Pro dan juga Pro Max. Ada juga leaks yang berpendapat bahawa iPhone 14 series kali ini akan menyokong video 8K 30fps ataupun 24fps macam tu. So dia satu perkara yang positif juga dari segi videografi dan juga fotografi, sebab dah lama Apple gunakan sensor kamera 12MP untuk smartphone diorang, dan finally kalau Apple lakukan dengan kamera megapiksel lebih tinggi, dia akan unlock banyak lagi kebolehan dan juga keupayaan kamera baru untuk sebuah iPhone. Upgrade keempat semestinya chip A16 Bionic yang akan digunakan pada versi Pro saja. So malangnya ada rumus mengatakan bahawa untuk iPhone 14 dan juga untuk iPhone 14 Max masih akan menggunakan chip A15 Bionic yang digunakan pada iPhone 13 series. Aku tak pasti the exact reason why, tapi ada yang berpendapat bahawa mungkin disebabkan oleh masalah chip shortage ataupun mungkin A15 Bionic tu masih overpower lagi, masih bagus lagi. So aku tak tahu the exact reason, tapi itu adalah antara berdasarkan leaks lah. Tapi aku rasa kalau Apple letakkan A16 pada versi Pro, mungkin dia akan letakkan satu perubahan yang ketara lah antara versi Pro dan juga versi Max, sebab Max
dah bersaiz 67 inci. Dah lebih kurang dah macam iPhone 14 Pro Max kan. So kalau dia letakkan chip A16, aku rasa akan lebih ramai untuk prefer beli iPhone 14 Max instead of Pro Max. Tapi itulah, kalau kita nak tengok berdasarkan nama pun dah Pro kan. So of course akan banyak features professional pada versi Pro instead of 14 yang biasa. Tapi aku tak pasti sama ada info ni sahih ataupun tidak sahih sebab benda tak launch lagi kan. Tapi itu apa yang kita boleh ambil berdasarkan leaks ataupun rumours yang tengah tersebar sekarang ni, bahawa untuk versi Pro saja yang akan dapat chip terbaru A16 Bionic. Tapi untuk iPhone 14 dan juga 14 Max masih akan menggunakan chip A15 Bionic. Sebelum aku cerita lebih lanjut lagi, video kali ini ditaja oleh Ugreen. Ini adalah gun charger 100W dari Ugreen yang akan membolehkan untuk korang fast charge 4 device serentak dengan lebih stable, tak overheat dan akan sesuaikan mengikut berapa watt yang device korang support. USB-C 1 dan juga USB-C 2 ni menyokong sehingga 100W yang memang sesuai untuk korang pengguna MacBook ataupun Android device yang menyokong sehingga 100W. Port USB-C ketiga dan juga USB-A ni menyokong 22.5W yang memang sesuai untuk korang fast charge iPhone ataupun Android device yang lain. So guys, that's why aku highly recommend untuk korang dapatkan Ugreen Gun 100W untuk korang charge 4 device serentak dan juga menyokong sehingga 100W. So kalau korang gunakan Xiaomi, Samsung, Huawei, iPhone dan sebagainya, korang boleh fast charge menggunakan Ugreen Gun 100W. Link pembelian dekat bahagian description untuk dapatkan Ugreen Gun 100W. Go check it out. So guys, upgrade terakhir sekali berdasarkan leaks yang telah pun tersebar baru-baru ni menunjukkan bahawa Apple akan upgrade kapasiti bateri daripada 13 series kepada 14 series. So peningkatan kapasiti bateri miliampere hour ni tak banyak mana pun, ada dalam puluh-puluh dan juga a few hundred saja. Tapi untuk yang versi Pro Max, aku nampak ada penurunan sikit lah untuk dia punya kapasiti bateri tu. So mungkin juga disebabkan oleh A16 Bionic ni akan memberikan power consumption yang lebih baik dan juga prestasi yang cukup-cukup mantap. So kita tak boleh cakap apa lagi sebab benda ni hanyalah leak saja. So kalau betul sekalipun, mungkin kita akan merasakan battery consumption lebih kurang je macam iPhone 13 series ataupun mungkin akan better daripada iPhone 13 series. So apapun, itu adalah antara 5 upgrade yang Apple mungkin akan lakukan pada iPhone 14 series berdasarkan leaks yang telah pun tersebar. Ada info yang aku nampak boleh pakai dan juga tepat. Mungkin juga ada info yang masih sama-sama lagi dan mungkin tidak tepat. Apapun, ini hanya sekadar leaks dan juga rumor saja. Tapi aku rasa dari segi rekaan skrin dan juga untuk versi iPhone 14 Max tu adalah info yang boleh dikatakan tepat juga lah, memandangkan kita dah hampir dengan pancaran rasmi untuk iPhone 14 series sekitar 3 bulan saja daripada sekarang ni. Dan aku jangkakan dalam masa sebulan ke 2 bulan ni akan ada penurunan harga untuk iPhone 13 series dan harga dia mungkin akan lebih murah daripada harga official untuk diorang nak clear stock ataupun mungkin diorang nak standby stock untuk iPhone 14 yang bakal dilancarkan tak lama lagi. So itu saja untuk video kali ini mengenai iPhone 14 series punya leaks dan juga rumours. Korang boleh kongsikan pendapat korang dekat bahagian komen, dan kalau ada info baru lagi mengenai iPhone 14 series, korang just boleh kongsikan juga dekat bahagian komen untuk kita sama-sama berkongsi info dekat orang lain. Okay, sampai berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum, bye. Sekejap, satu lagi, aku rasakan yang iPhone 14 series akan ada sedikit kenaikan harga berbanding dengan iPhone 13 series sekarang ni. So mungkin kenaikan harga tu sekitar 100 ke 200 ringgit macam tu. So aku rasa akan ada kenaikan harga. Lagi-lagi untuk yang 14 Max tu, mungkin harga dia mampu mencecah sehingga 4,000 plus ataupun 5,000. Atau untuk yang Pro Max, aku rasa boleh mencecah sampai RM8,000. Boleh jadi juga sebab sekarang ni pun harga untuk 13 Pro Max agak tinggi kan. So kita just tunggu dan lihat sama ada harga akan naik, akan lebih kurang sama macam harga sekarang, ataupun akan menurun. Tapi aku jangkakan harga dia akan naik daripada harga sekarang ni. So korang rasa macam ni? Just komen saja kat bawah ni, korang rasa berapa harga yang Apple akan jual untuk iPhone 14 series nanti.